hadirin umat sekalian, mengumumkan ketibaannya berbahagia Datuk Haji Ahmad Faisal bin Haji Talib Datuk Bandar Kuala Lumpur. Berbahagia Datuk Haji Ahmad bin Ishaq, Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Yang berbahagia Puan Hajah Sharifah Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Yang dihormati para pengarah jabatan DBKL dan FAMA serta para pegawai kanan DBKL dan FAMA, rakan-rakan media yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Hijau merimbun pohon cemara, hinggap tempua mencari makan. Sebelum kata menghurai bicara, salam di pohon, takzim dipersembahkan. Para hadirin yang dihormati, alhamdulillah pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin darinya jua dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi yang cukup berbahagia ini. Majlis mengambil kesempatan ini ingin merakamkan ucapan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran para hadirin dalam memeriahkan lagi majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi operasi penguatkuasaan bersepadu DBKL FAMA bagi persempelan sisa baki racun perosak dalam hasil pertanian dan peraturan GPL yang diadakan pada hari ini Isnin 10 November 2014 bersama dengan 17 Muharram 1435 Hijrah. Baiklah para hadirin mati, sebelum majlis kita berlanjutan ke sesi berikutnya, bagi memohon kerahmatan dan keberkatan majlis kita berpagi ini, majlis kini dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Zainuddin Ishaq untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih ma ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memanjat kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah di atas segala nikmat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kami sekalian, kerana diperkenankan untuk hadir di dalam majlis yang mulia, iaitu majlis menandatangani Memorandum Persefahaman dan penyerahan SOP operasi penguatkuasa bersepadu antara Dewan Barandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Justru itu kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga majlis kita pada pagi ini terpelihara dan dipermudahkan sehingga ke penghujungnya. Para hadirin yang dihormati, untuk maklumat bersama, majlis yang diadakan pada hari ini merupakan strategi Lautan Biru Kebangsaan yang melibatkan pihak DBKL melalui Mamal Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar DBKL dan pihak Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA dalam meningkatkan penguatkuasaan secara bersepadu bagi persempelan sisa baki racun perosak dalam keluaran pertanian mengikut peraturan grading, packaging, labeling atau lebih dikenali sebagai peraturan GPL. Dan baru-baru ini kerjasama di antara pihak DBKL FAMA bagi peraturan GPL ini telah dijalankan di Pasar Borong Kuala Lumpur, Pasar Tani dan Pasar Raya. Kini peraturan GPL ini akan diperluaskan ke seluruh pasar raya di sekitar ibu negara Kuala Lumpur secara bersepadu. Baiklah para hadirin, sebelum meneruskan ke sesi atau cara berikutnya, kini sama-sama kita saksikan tayangan montaj berkaitan dengan operasi penguatkuasaan bersepadu DBKL FAMA bagi tujuan ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
sekalian, atur cara majlis pada pagi ini teruskan lagi. Kini dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad bin Ishak, Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang kita kasihi, yang berbahagia Datuk Ahmad Faizal Talib, Datuk Bandar, Datuk Seri Ahmad Faizal Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur, yang berusaha Tuan Hajah Sharifah Hashim, Timbalan Ketua Pengarah FAMA, Tuan Haji Ishak Abbas, Pengarah Kanan Bahagian Regulatory FAMA, pengarah-pengarah daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di Dewan yang berbahagia ini, yang dipahamkan daripada pengurus, daripada pihak Persatuan Pemborong, kemudian Persatuan Pasar Tani, dan juga media dan serta pihak NGO yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera, selamat pagi. Pertamanya, majlis dengan penuh rasa besar hati dan berbangga mengalu-alukan kehadiran Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Faizal Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur yang kita kasihi, yang turut meluangkan masa beliau bersama-sama kita pada pagi ini. Dan saya ingat Datuk Bandar, Datuk Seri Ahmad Faizal dah pun bersama dengan FAMA ni sebanyak 4 kali, Datuk Seri. Saya ingat lagi pada tahun 2013, Datuk Bandar telah pun merasmikan program pelancaran pasar tani Taman Tasik Pemasyuri Bandar Tun Razak. Saya ingat lagi. Kemudian pada 15/8, Datuk Bandar juga bersama-sama dengan kita, dengan FAMA, telah pun melancarkan bengkel transformasi pemborongan keluaran hasil pertanian. Kemudian tak habis itu, 8 hari bulan 9 pula, Datuk Bandar juga bersama-sama kita melancarkan program My Best Buy di pekarangan di bawah sana. Dan hari ini kita bersama sekali lagi dengan Datuk Bandar untuk kita bersama-sama mendengar ucapan Datuk Bandar berkaitan dengan menandatangani memorandum persefahaman dan penyerahan SOP ataupun Standard Operation Procedure, penguasaan bersepadu antara pihak DBKL dan FAMA bagi persempalan sisa baki racun perosak dalam hasil pertanian, dan juga penguasaan peraturan-peraturan GPL ataupun Grading, Packaging, Labeling yang kita lakukan secara bersama. Jadi sesungguhnya memang telah berlaku banyak semangat bekerja secara strategi lautan biru kebangsaan yang kita laksanakan bersama-sama dengan DBKL, dan nampaknya hasil daripada kaedah berkenaan kita telah dapat menjayakan program-program ataupun aktiviti yang kita akan buat dan memberi impak yang sangat baik kepada semua stakeholder ataupun mereka-mereka yang berkepentingan dalam program-program yang kita lancarkan. Jadi bagi pihak FAMA, Datuk Seri, saya mengucapkan ribuan terima kasih Datuk Seri di atas kehadiran pada pagi ini, dan kerja-kerja telah pun kita bersama sebelum ini, dan Datuk Bandar pun sentiasa juga memberi galakan dan juga bimbingan kepada kita untuk kita laksanakan lagi program-program di masa akan datang. Jadi 4 program tadi sebenarnya ada hubung kait. Yang pertama tadi Datuk Bandar telah pun bersama-sama kita telah melancarkan satu bentuk program, iaitu memasarkan hasil pertanian kepada kumpulan sasaran dengan harga yang lebih berpatutan melalui program-program pasar tani dan juga My Best Buy.
Datuk Bandar beritahu tadi pun program My Best kita pun mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Jadi ini pun sesuai dengan penekanan kerajaan pada masa ini, iaitu untuk kita nak mensejahterakan rakyat dari segi kenaikan kos sara hidup dan sebagainya ni, dengan membawa terus hasil daripada ladang kepada pengguna-pengguna di bandaraya ini, kita dapat mencapai matlamat berkenaan. Dan tak habis daripada itu, kita memikirkan lagi satu ialah dari segi bagaimana kita nak pastikan makanan-makanan yang dijual ataupun hasil-hasil pertanian yang dijual di pasar-pasar tani, sama ada di kawasan bandaraya yang memang ternyata banyaknya berlaku di situ, begitu juga di tempat-tempat lain, ialah makanan yang selamat dan bebas daripada sisa-sisa racun makhluk perosak dan sebagainya, di samping supaya petani peserta-peserta berkenaan mengamalkan dari segi etika jujur dalam perniagaan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggredan dan juga pembungkusan dan pelabelan. Inilah ada hubung kait di antara apa yang Datuk Bandar bersama kita, dua program terdahulu dengan dua program yang kita akan buat, termasuklah yang kita buat pada hari ini. Jadi ini sebenarnya semata-mata untuk memberi kebajikan kepada semua, kepada rakyat di negara kita ini. Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa kita telah pun melancarkan ataupun mewartakan peraturan-peraturan GPL. Senang sebut GPL ni, walaupun bahasa Inggeris, Grading, Packaging, Labeling. Kalau sebut 3P tu dia susah sikit sebut. 3P, penggredan, pembungkusan dan pelabelan. Tapi dengan perkataan GPL mudah, kita pakai perkataan GPL. Sebenarnya kita telah wartakan pada 208. Ini adalah bertujuan untuk memberi kebaikan kepada semua orang. Kepada petani, apa kebaikan dia? Supaya mereka dapat menjual pada grade ataupun menerima harga pada grade-grade yang mereka keluarkan. Jadi dengan adanya grade yang lebih baik, dapat harga lebih baik, maka petani dapat meningkatkan usaha untuk mendapatkan mutu grade yang berbaik. Jadi kita di Fama pun banyak, kita telah pun mengadakan galakkan kepada petani-petani supaya mengeluarkan grade yang baik. Sebagai contoh, kalau di Perlis dulu satu jenis mempelap ataupun mangga yang kita namakan mangga salah, tapi hari ini kita telah tukar nama dia. Nama dia Perlis Sunshine Mangoes, Datuk Seri. Jadi masa dulu kebanyakan kita dapati mangga ni diuruskan ataupun cara penuaian tu tidak begitu sistematik dan kadang-kadang mengamalkan tata kerja ataupun cara-cara yang salah, seperti mengambil buah yang tidak matang dengan tidak dibungkus buah berkenaan. Jadi kita melihat keadaan ini tidak baik kepada industri dan pulangan pun tidak baik kepada petani. Jadi dengan kaedah kita memperkenalkan mana-mana petani yang membungkus buah mangga salah ni, yang dulunya dibuang begitu saja, kita bayar pada harga yang lebih daripada mereka yang tidak membungkus. Alhamdulillah, hari ini petani-petani mengamalkan kaedah berkenaan. Dan hari ini juga apabila buah dibungkus daripada peringkat kecil, buah itu cantik. Jadi apa kesan dia? Maknanya grade yang lebih baik. Bila grade lebih baik, dulu kita nak jual di pasar-pasar raya, pasar-pasar raya keberatan untuk menerima kerana keadaan yang tidak begitu baik. Hari ini bukan dia tak nak lagi, tetapi dia tanya mana lagi. I want more Perlis Sunshine Mango ni. Itulah yang kita amalkan pengamalan grade ini. Dan begitu juga kepada pengguna-pengguna. Mana pengguna-pengguna kalau dia tahu kaedah-kaedah perlabelan yang betul. Maksudnya ialah kalau kata orang di bandar ni, kemungkinan kita sebagai orang biasa ni tak faham kalau buah mangga ni buah mangga harum manis ke, buah mangga salah ke, tak faham. Tapi kalau orang faham dia tahu. Jadi dengan kaedah pelabelan ni, mana-mana peruncit-peruncit ataupun pengusaha melabelkan buah tu yang bukan asalnya, seperti buah salah dilabelkan harum manis, itu salah. Sebab hari ini harum manis pun harganya begitu hebat.
sampai RM25, RM30 pun orang beli sekilo. Jadi adalah orang-orang yang mungkin nak cuba nak menipu dan buat pengamalan pelabelan yang tak betul. Ini pun satu kebaikan kepada pengguna-pengguna. Jadi begitu jugalah dengan bila kita import barang-barang sebagainya pun, ini dapat menjelaskan supaya hasil-hasil tahu apa jenis dan dari mana. Sebagai contoh, mungkin orang yang suka makan limau, dia nak tahu limau Valencia ke ataupun berbagai-bagai lagi lah apa jenis-jenis limau ni. Dia tahu dari mana limau tu, sama dari USA ke, dari Australia ke, dari Amerika, dari China dan sebagainya. Jadi ini memudahkan kepada pengguna untuk membuat pilihan dan mereka beli berdasarkan kepada nilai wang mereka. Jadilah kaedah-kaedah yang kita buat, Datuk Seri, Datuk tuan-tuan dan puan-puan, supaya apa pun memberi kebaikan kepada semua orang yang terlibat di sepanjang rantaian bekalan berkenaan, kepada petani, kepada pengeluar, kepada pemborong, kepada pengangkut, kepada peruncit dan seterusnya kepada pengguna. Inilah yang kita telah laksanakan dan kita telah pun menguatkuasakan pelaksanaan ini, walaupun diwartakan peraturan 208 telah kita kuasakan pada bulan Julai 2013. Jadi hari ini kita dapat satu lagi cara pendekatan bagaimana kita nak memastikan pelaksanaan atau penguatkuasaan peraturan GPL ini lebih berkesan lagi. Dan kita tahu bahawa dalam sistem pemasaran hasil pertanian ini adalah di mana barang-barang itu daripada petani pergi kepada pengangkut, pemborong, peruncit seterusnya. Dan diborongnya lah di kawasan-kawasan di bawah tadbir urus pihak-pihak berkuasa tempatan, termasuklah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi di sinilah barang sampai dan barang akhirnya diedarkan terus kepada pengguna-pengguna. Jadi melalui kerjasama kita dengan pihak DBKL ini dapat memudahkan lagi penguatkuasaan pelaksanaan ataupun pematuhan peraturan-peraturan GPL ini. Terima kasih Datuk Seri yang telah pun memberi tempat kepada kita di Pasar Raya Pasar Borong Kuala Lumpur yang merupakan pasar borong terbesar di negara kita ini, yang menjadikan tempat berkenaan sebagai satu tempat yang kita boleh memeriksa kemasukan hasil-hasil makanan yang masuk ke pasar borong untuk didagangkan dan untuk diedarkan terus kepada pengguna. Kami di Fama akan memanfaatkan sepenuhnya tempat berkenaan untuk memastikan penguatkuasaan ke atas peraturan-peraturan JPL ini dapat kita patuhi. Dengan itu, kesannya adalah untuk kebaikan kepada rakyat kita, supaya rakyat kita ni semuanya makan makanan yang baik-baik dan selamat. Datuk Seri pun memang dia maklum bahawa selain daripada kita makan barang-barang yang halal, kita juga makan benda-benda yang baik-baik, halal dan thayyiban, maknanya yang bebas daripada sisa-sisa makhluk perosak dan yang akan dikuatkuasakan oleh pihak DBKL. Selain daripada kita memastikan kita mengeluarkan kita makan hasil-hasil yang baik dari segi grade, mutu, itu juga dari segi dibungkusnya dengan baik, dan ini pun dapat mengelakkan daripada kerosakan lepas tuai. Dulu kita dapati kita pakai bakul buluh, kadang-kadang pun memberi kesan kepada mutu hasil-hasil berkenaan. Sebagai contoh, kadang-kadang di kalangan petani pun kalau kita bungkus, kita bungkus dengan buluh dulu, kalau cempedak tu dia letaknya sampai 80 kilo, nak mengangkut pun susah, buah yang di bawah tu rosak. Ini pun satu kerugian. Kita dah buat kajian, kita dapati hampir 30% hasil-hasil kita rosak disebabkan oleh pengendalian yang tak betul. Dipanggil kerosakan lepas tuai. Tinggi 30%, tinggi tu. Kita akan cari jalan bagaimana kita nak mengurangkan kerosakan lepas tuai, dan ini dapat balik pulangan tu kepada petani-petani berkenaan. Sekali lagi, Datuk Seri, Kak Fahma ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri di atas kesempatan pada pagi ini, juga kepada semua pihak yang hadir pada hari ini, termasuklah pemborong-pemborong, pengusaha-pengusaha di pasar tani, pasar runcit dan sebagainya, yang sama-sama bersama dengan kita untuk memastikan pelaksanaan peraturan GPL ini kita laksanakan dengan lancar dan berkesan. Termasuklah juga pihak pasaraya yang sentiasa bersama dengan kita, dan kita pun ada jawatankuasa pemandu yang kita mesyuarat kurang-kurangnya 3 kali setahun, yang kita jumpa
untuk kita lihat apakah isu-isu berbangkit, masalah-masalah dan juga cadangan-cadangan penyelesaian. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Bandar, tuan-tuan dan puan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin majlis sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis kini dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Pista bin Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang berbahagia Datuk Ahmad bin Ishaq, Ketua Pengarah FAMA, yang berusaha Puan Hajah Sharifah binti Hashim, Timbalan Ketua Pengarah. Kita ada sini Tuan Haji Isa Abbas, Pengarah bahagian regulatory FAMA, Dr. Hayati, bahagian Jabatan Kesihatan Awam dan Alam Sekitar. Kita ada Encik Roland, Pengarah bahagian Pelayanan, dan semua pegawai-pegawai kita yang bersama pada pagi ini, tuan-tuan dan perempuan daripada Persatuan Pemborong dan juga pemberita yang dapat bersama ke majlis yang diadakan di tingkat 30 ini. Kepada rakan-rakan kita yang tak pernah naik ke tingkat 30, welcome to tingkat 30. This is the highest meeting room here, yang biasanya kita akan jemput tetamu-tamu kita untuk majlis-majlis yang seperti ini. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana majlis menandatangani memorandum persefahaman bagi operasi penguatkuasa bersepadu di BKL FAMA bagi pensimpalan sisa baki racun perosak dalam keluaran pertanian dan peraturan JPL pada pagi ini. Saya cuba menimbulkan kenangan kita dengan FAMA ni, sebab bila pihak FAMA nak minta kita adakan pasar harian dan pasar pagi, kita respon secara positif. Kita terus berikan, dan nampaknya mereka telah dapat mengendalikan pasar di Cerasan dengan sambutan yang baik. Terima kasih Tuan Haji. Kemudian Tuan Haji tak habis dengan itu saja. Datuk Abang tak habis dengan itu saja. Dia minta lagi supaya kita adakan secara bersama kemudahan dari segi bagaimana we can work together untuk membolehkan kita menguruskan pasar borong kita. Dengan kerjasama daripada Persatuan Pasar Borong FAMA, kita mengadakan satu retreat ke Cameron Highland, kata siap saya, dan kita berjaya dengan beberapa susulan tindakan sebagainya. Dan selepas itu pihak FAMA juga memerlukan kemudahan di pasar borong. Saya pastikan hal-hal ini dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Dan yang terakhir ialah sebagaimana Datuk kata tadi, kita perlukan satu my best buy di sekitar kawasan Dewan Kuala Lumpur. Jadi kita respon menyatakan bahawa ini adalah hasrat kita untuk bekerjasama. Jadi Friendly Association Memorable Alliance, itu FAMA. Memorable Alliance, and we are really very dedicated, bersih, quality dan lancar, itu di BKL. So we can have this kind of spirit, dedicated, bersih, quality, lancar. On the other side, FAMA, very friendly association, memorable alliance. So kita harap peniaga-peniaga kita faham, dan saya tidak ada sesuatu yang lebih melainkan nak memberikan servis kepada peniaga-peniaga dan masyarakat Kuala Lumpur. Dan kita telah pun mengadakan banyak memorandum of understanding untuk menjaga pokok di Kuala Lumpur dengan pokok-pokok hutan yang baik,
kita dengan frame. Dan 2-3 hari lepas saya berada di Bangkok untuk persidangan Governors and Mayors ASEAN Capital. Mereka force saya untuk menerima menjadi tuan rumah tahun depan. Sebab they want to learn something from Kuala Lumpur. Maka tahun depan kita menjadi tuan rumah ASEAN Capital Cities, yang mereka ingin tengok bagaimana kita implement dasar hijau kita sehingga Kuala Lumpur masih lagi 28 hingga 30% hijau. Naik atas bangunan pun kita akan nampak bangunan kita masih dilindungi ataupun ditutupi dengan kawasan hijau. Itu yang kita perlu adakan. Kita nak pastikan jalan-jalan kita, produk-produk yang dipasang oleh kontraktor untuk kita mengikuti kualiti yang baik. Kita bekerjasama dengan Ikram. Kita lantik Ikram. Mana kontraktor-kontraktor yang buat jalan, kalau kita test tak betul, kita suruh korek balik berdasarkan kepada perakuan daripada Ikram. Kita juga dengan Sirim. Umpamanya lampu-lampu yang dipasang di sepanjang Kuala Lumpur ni, pasang tak sampai 2 hari, terpadam. Pasang 3 hari, terpadam. Sekarang kita bekerjasama dengan Sirim di bawah Memorandum of Understanding untuk setiap peralatan dan juga apa saja dengan pihak kita nak pastikan kualitinya berjalan dengan baik. Dan oleh itu dengan kita juga pada hari ini kita bekerjasama dengan Pharma dan kita harap kita akan dapat membuat tindakan-tindakan yang sesuai. So untuk peniaga-peniaga pasar borong dan peniaga-peniaga di mana-mana saja, saya ingin jelaskan bahawa kita perlu ke arah kualiti. Kita perlu ke arah menjaga kesihatan kita. Sebab itu saya bawa Cik Roland pergi ke Bangkok 2-3 hari lepas untuk dia tengok balik. Kita tak boleh lagi bersikap konservatif approach kita. Kita pergi kat cat to cat apanya bangkit. Kita tengok peniaga-peniaga Thailand boleh berniaga dengan baik. Bagaimana mereka mengatur dengan bersihnya ratusan 27 ekar kawasan. Bersih, tak ada nak menipu, tak ada nak bercakap kasar. Dan fantastik, dia ada berapa 15 ke 26 lorong. Cukup memberangsangkan, dan ini menjadi tarikan pelancong yang kuat bagi Bangkok ni. Oleh itu kita berharap peniaga-peniaga pasar malam, peniaga-peniaga pasar borong, peniaga-peniaga pasar tani, peniaga-peniaga pasar harian boleh menjadikan satu gerakan bersama untuk membolehkan kita menjadi sebuah bandar yang baik. Kalau dah di Indonesia, di Jakarta, masuk dalam berita di Indonesia nyatakan bahawa Kuala Lumpur bandar 7 hingga 8 juta tikus. Ini merosakkan kita. Jadi sekali lagi saya nak pastikan supaya kita dapat bekerjasama. Peniaga-peniaga ni dapat bekerjasama dengan kita. Tidak ada niat saya dan tidak ada niat di BKI ataupun Pharma nak ambil tindakan kepada mereka yang mengikut peraturan. Itu kita kena jelas. Tidak ada usaha dan niat kita untuk hari ni berapa kita nak cari duit, kita cari kesalahan orang. Tidak. Melainkan kita nak ambil tindakan dan penguasaan kepada mereka yang ingin melakukan kesalahan ataupun yang melakukan kesalahan. Yang tak melakukan kesalahan, we will support. Termasuklah yang telah kita lakukan kepada Pharma untuk membimbing dan membina peniaga-peniaga kita di Kuala Lumpur. Sebab tanpa tuan-tuan, kita tidak akan dapat menyediakan satu aktiviti perniagaan yang diperlukan oleh masyarakat. Sebab itulah bila kita bangunkan Pasar Raja Bud, kita tidak bangunkan secara bangunan bertingkat, melainkan kita akan bangunkan pasar tu yang boleh berniaga oleh semua orang. Dan kita belanja 162 juta untuk membolehkan hal ini dapat ditadbirkan dengan baik. Begitu juga dengan pasar-pasar borong dan pasar-pasar, termasuk juga pasar pudu dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita melihat bahawa keselamatan dan kualiti makanan, penggunaan racun perosak yang berluasa oleh petani, dan kebersihan restoran, tapak penjajah serta gerai makanan sentiasa diperkatakan oleh orang awam.
Kalau kita nak bandingkan dengan negara lain, kita di tahap yang terbaik, yang baik. Berbanding dengan negara-negara lain, kita tak betul sebut negara-negara lain, tapi kita masih di tingkat yang baik. Dan oleh itu kita kena maintain kita punya level dan standard of negara kita dari segi makanan dan sebagainya. Dan pada masa sama, penggunaan racun perosak bagi perniagaan tidak dapat dielakkan. Tetapi penggunaan yang berlebihan ini yang boleh memberikan kesan kepada kesihatan kita, maka itulah yang kita nak pastikan makanan yang dikeluarkan oleh petani-petani kita itu tidak menggunakan racun serangga yang berlebihan. Itu belum kita bercakap tentang organik lagi. Kalau macam di sini, di Jepun dah mula banyakkan organik. Di Amerika banyak organik, sama dia ada special level pula organic product dan sebagainya. Tapi kita masih lagi dalam kat tu. Sekurang-kurangnya kita membantu pihak PAMA dan pihak kerajaan supaya level penggunaan racun serangga itu boleh dapat dikurangkan. Yang menjadi masalah kita, bila produk kita pergi ke Singapura, kita ikut peraturan. Bila jual dalaman, kita tak ikut peraturan. Kita bagi orang kita banyak tak sakit, kita bagi negara orang banyak sihat. Jadi sepatutnya kita utamakan masyarakat kita sihat. Dan bukan kita nak membunuh orang masyarakat luar, tapi kita sama-sama memberikan keutamaan kepada bagaimana kita menyediakan agricultural product yang boleh kita pamer dan pasarkan ini. Jadi oleh itu kita berpandangan pada tahun kita perlu meningkatkan ini masa ke semasa. Pada tahun 2011 umpamanya, berlaku kematian di Meru, Kelang akibat juadah bazar Ramadan. Dan di tempat saya kenduri kahwin, mati 5 orang di kawasan Kuala Salah ni. Kuala Salah tu lah, Salah Buah Belam ni, Salah kecil. Mati 5 orang oleh kerana keracunan ayam yang disimpan 2 hari 3 hari, kemudian buat kari. Ayam tu menyebabkan mati 3 orang. Dan yang jadi pengantin bila dia ditanya, saya akan ingat sampai anak cucu akan hari keperkahwinan saya mati 4 orang yang disebabkan oleh keracunan makanan. Dan pada tahun 2013 3 orang kematian dan 200 lagi mendapat rawatan keracunan di Kedah inilah yang saya kata tadi, 3 mati oleh kerana masakan ayam merah. Dan 2014 berlaku keracunan di Taman Seri Muda. Shah Alam juga disebabkan makanan yang dijual di bazar Ramadan. Dilaporkan 36 kes keracunan berlaku di Shah Alam. Hadirin yang dihormati, 70% daripada mentah yang diagihkan adalah melalui Pasar Borong Kuala Lumpur. Penjualannya bukan sahaja di Kuala Lumpur, tetapi juga di Selangor, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan lain-lain. Pelanggan Pasar Borong Kuala Lumpur terdiri pada peruncit, peniaga pasar malam, peniaga borong seperti Econ Safe, Tesco, Speedmart, Bintang dan NSK. Dengan itu adalah penting bekalan bahan mentah yang dijual di Pasar Borong dipantau keselamatan dan kualiti makanan agar keselamatan penduduk-penduduk kita, tak kira Cina kah, Melayu kah, India kah, as long as yang ada di Malaysia, we must make sure our product dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang berkualiti. Sebab soal mati, soal kesihatan yang baik adalah dihadapi oleh semua orang. Bukan kata, because saya orang Melayu, saya nak make sure saya yang bersih. Our friend biarlah dia nak pergi mana pun. Tak boleh. We have to make sure that value of mankind kita ni adalah datang daripada bagaimana kita menyediakan makanan yang bersih. Adalah menjadi tanggungjawab Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk meningkatkan taraf kebersihan bandar kita, termasuk dari segi kebersihan makanan. Memperbaiki keselamatan makanan perlu dijalankan secara intensif with the cooperation of various sectors, various parties, termasuk juga Pasar Borong. Kalau dah tuan-tuan yang mengusahakan Pasar Borong tu dah tahu makanan itu adalah makanan yang datang daripada farm yang menggunakan banyak pesticide, adalah satu dosa, satu kesalahan, satu conscious you bahawa bolehkah saya jual makanan yang tidak baik kepada sahabat-sahabat saya yang membeli, sedangkan saya
untung sampai 40-50 ribu satu bulan ataupun satu hari, tetapi kita tidak memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang makan daripada hasil yang kita jual. Tanya balik diri kita, adakah satu yang baik? Kalau dalam agama Buddhism, adakah fikiran baik, cara baik, amalan baik dan sebagainya? Kalau dari segi Islam, adakah itu mendatangkan pahala? Dari segi Hindu, adakah itu mendatangkan karma yang baik, bakti yang sempurna? Kita kena tanya balik untuk membolehkan kita memberikan dan memperolehi pendapatan daripada perniagaan pasar borong, pasar tani, pasar apa pun, dalam keadaan kita juga mendatangkan kebajikan yang lain. Sebab itu dalam Islam, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sesuatu yang baik, takkah datang kebajikan? Yes, datang kebajikan. Kalau kita buat sesuatu yang baik supaya masyarakat baik, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi kah yang kamu nak nafikan apabila aku menyatakan bahawa yang baik mesti datang baik? Ini bukan ceramah agama, tapi to insist on these values. You bacalah dalam Buddhism ke, bacalah dalam Christianity dan sebagainya. All good deed, good dharma, good karma mesti mendatangkan kebaikan kepada manusia. So sebab itulah kita hendakkan jadikan persatuan-persatuan bekerjasama dengan kita di atas konsep PAMA tadilah, supaya kita dapat friendly association and memorable alliance di kalangan kita. Itu kita boleh. Jadi makmal kita, tuan-tuan, kita tubuh pada tahun 1994 di Kompleks Pasar Burung, dan makmal ini saya telah pun minta supaya ditingkatkan lagi, dan kita juga telah mendapat world recognition untuk tamat makmal kita. Jadi saudara-saudara yang bimbang, kalau mengikut peraturan rakan-rakan kita di Pasar Burung, kami tak akan mengambil sewana-wana yang tindakan, melainkan atas asas keselamatan dan kesihatan kepada yang lain. Jadi dalam akta kita telah menguatkuasakan Akta Makanan 1983, Peraturan Makanan 1985. Di samping itu, makmal kita menganalisis sampel yang bertujuan untuk mengawal dan memberikan kualiti keselamatan dan keselamatan secara berterusan kepada makanan kita. Di masa hadapan, makmal kualiti makanan Dewan juga akan menyediakan perkhidmatan analisis makanan kepada agensi-agensi lain dan swasta dengan bayaran yang akan dikenakan mengikut satu kadar yang sesuai. Jadi kepada rakan-rakan kita daripada Pasar Burung dan peningkat lain, pastikan supaya kita dapat mengikuti peraturan yang ditetapkan, dan di bawah jawatan kuasa di bawah kumpulan kerja tindakan sisa baki racun pelanggar bagi sayuran dan buah-buahan, kita juga mempunyai tindakan di bawah jawatan kuasa analisis makanan kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 1998, diketuai oleh Jabatan Pertanian. Agensi-agensi lain juga masuk untuk menjadi anggota jawatan kuasa ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada pemantauan, makmal kualiti makanan BK juga akan menjalankan analisis persempalan bagi penguatkuasaan dan aduan. Kita dah mula mengambil tindakan untuk tutup restoran-restoran yang kotor dan tidak mematuhi peraturan. Saya tengok di Thailand, berbanding dengan saya pergi tahun 1986, dengan 2-3 kali saya melawat Thailand semakin hari semakin bersih. Hingga kan peninggal-peninggal di kaki lima pun, peninggal-peninggal di laluan-laluan utama pun, semuanya bersih. Dia tak buang sampah mata-mata. Dia keep really very clean. Kalau saya yang kata itu, tanya Cik Roland ni, dia pun heran macam mana dia orang buat. Mengapa kita di Malaysia ni bila pasar dia buang kulit buah apple macam-macam dengan tidak ada langsung keinginan untuk nak membersihkan kawasan. Jadi saya pun dah jerat, dah orang kata takut nak buat pasar malam. Kita ada 90 pasar malam. Kali 40 orang yang 40,000 orang berniaga, kali 5, 200,000, 500,000 people depend on this perniagaan. Bolehkah saya tutup? Bolehkah saya tutup? Tetapi kalau saya tak tutup, orang marah. Penjualan yang tak datang dan tak bersih, buang sampah, buang sisa-sisa, buang cendol,
buang laksa, buang kuah dalam longkang. Kemudian tikus muaibak. Keluar dalam news di Jakarta, Kuala Lumpur, kota 8 juta tikus. Lebih ramai daripada penduduk kita. Penduduk kita 1,8 juta, tikus 8 juta. Tikus pula bersih-bersih. Handsome, montot-montot lah. Nah, bila kita tangkap, bukan saya cerita tu, memang betul. Tikusnya berminyak kulit. Mana gemuk kerana makan. Termasuklah kita yang ni makan tak berhenti-berhenti. Tikus pun makan tak berhenti-berhenti. Jadi saya minta lah, kalau saya turun ke padang, saya pergi, saya cuci longkang dan sebagainya, saya dengar inilah satu budaya yang perlu kita pupuk supaya kita dapat baik dengan baik. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Datuk. Kalau saya nak meneruskan dia panjang ceritanya, sebab I'm very concerned nampak kebersihan dan sebagainya. Saya biasa jadi Datuk Bandar Pulau Pinang. Bila saya pergi ke Pulau Pinang sekarang, semakin bersih Pulau Pinang. Saya naik bas, saya berjalan, tu nampak cukup bersih. Maknanya bergantung kepada sikap kita. Pergi ke Chiang Mai sampai lorong belakang bersih. Parit dia kategori 2 air ikan boleh hidup. Kita kalau ikan sini mati ikan tu, boleh kita lagi. Jadi inilah sikap kita. Jadi kami berusaha benar-benar untuk memastikan supaya kita dapat bersih. Dan sekali lagi saya pesan kepada rakan-rakan kita daripada Persatuan Pemborong, peniaga-peniaga, salah satu lagi pada sebab kekotoran kita ialah kita tidak mengawal pekerja-pekerja asing kita yang bekerja dengan kita. Tuan-tuan tahu mereka tidak ada nilai kebersihan. Dia orang boleh makan di mana-mana saja. Kita tak boleh. Tuan-tuan kena mengendalikan ini. Tuan-tuan tak boleh harap pada dia orang sangat. Saya heran sekarang pasal borong. Tiap-tiap hari kita pergi, kita buat operasi. Orang kita juga yang membenarkan mereka meniaga di pasar Pudu. Bila kita pergi ambil tindakan, dia kata dibikin azalim. Tak ambil tindakan, dibikin tak ada gigi. Yang mana nak buat? Cuba beritahu saya. Tak ambil tindakan, dia kata tak ada gigi. Ambil tindakan, zalim. Yang mana satu tuan saya nak ambil? Yang mana satu saya nak ambil? Kita garang, dia kata kita tak ada friendly langsung. Kita senyum, dia kata perli ke? Inilah. Kalau tuan-tuan tahu, kami punya penguatkuasa 1,900 orang. Tuan, dia bukan maki kepada penguatkuasa saja, dia maki 7 keturunan. Celaka, baru, makan gaji buta, anak semua. Macam mana tak ada bangkitan marah. Jadi kalau kita bekerja sama-sama, ada persatuan dapat kerja sama-sama, mana yang kotor, pengotor, out. Yang ada baik-baik ni, majoritinya baik. Yang itu satu, out, keluar. Ini kita dah dapat, kita bagi kat pendatang asing. Bila bagi pendatang asing, kita sebut, kata, oh DBKA ni bagi kat pendatang asing pula. Rekod kita tak ada satu pendatang asing. Tapi yang jual ialah orang kita kepada pendatang asing. Sewa 3-4 ribu, 4-5 ribu. Kemudian dia tak boleh, dia kira nak cari makan saja. Jadi saya berpandangan kita perlu ada Blue Ocean Strategy ni untuk sama semua pihak. Saya di Awam Menengah Kuala Lumpur, PAMA, dan juga alhamdulillah kita dapat good support from saya boleh bagi recognition kepada persatuan peniaga pemborong kita. Kita move daripada dulu dengan ni, kita dapat satu kebaikan. Jadi saya minta tuan untung 50,000 satu bulan, satu hari, saya 1 sen saya tak minta sama tuan. Tuan kaya, saya seronok tengok orang kaya. Buatlah, asalkan kita menimbang kualiti makanan kepada orang yang membeli daripada makanan yang kita jual. Ini adalah hak kita dan saya yakin dengan kerjasama ini dapat kita laksanakan. Jadi sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah pada Pak PAMA dan DBKL kerana mengaturkan acara pada pagi ini. Dan kepada Persatuan Peniaga-Peniaga Pasar Borong dan peniaga lain, pemberita, saya sangat berbangga di atas kehadiran tuan-tuan. Sebab itulah saya cuba uruskan supaya kita dapat
berjamu makan pada pagi ini, tengah hari ini. Dan saya sudah pun minta Encik Roland untuk aturkan jamuan ataupun satu ketika di Pasar Borong untuk appreciatekan peniaga-peniaga kita Pasar Borong. InsyaAllah. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.